Hai. Assalamualaikum, selamat petang. Hai. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa yang bersama dengan Kak Tin petang-petang ni? Actually, petang ni, hari ni, Kak Tin share something lah. Hari ni, Kak Tin Alhamdulillah officially menjadi sebahagian daripada Spire Ritual. Okay, Alhamdulillah disponsor 100% oleh founder Kak Tin, Mama Sabrina Norin daripada Mama Sab International Sdn Bhd. Thank you so much Mama untuk sponsor Kak Tin as a Spire Ritual. Memang best sangat. Malam tadi dapat akses dekat Ritual Academy, dapat akses dia punya platform lah. Yang dalam Ritual Academy tu ada banyak modul, ada banyak video-video coaching daripada Dr. Azizan, daripada tim Ritual sendiri. And malam tadi Kak Tin dah start go through sebenarnya. Kak Tin dah login, dah masuk password, dah masuk email, dan Kak Tin dah tengok satu. Wow, banyaknya nak kena khatam ni. Banyak nak kena khatam. Memang banyak, beratus-ratus video kat dalam tu. And yang Kak Tin seronok sebenarnya dalam Ritual Academy tu, dia berstruktur, dia tersusun. Senang nak akses. Senang nak akses untuk Kak Tin ni. Bagi Kak Tin lah, orang yang macam Kak Tin ni, Kak Tin sukalah macam tu. Sebab dia senang nak akses kan. Dia ada step by step, dia ada flow. So tak adalah berterabur, tak tahu mana nak tengok mana satu dulu, nak buat mana satu dulu kan. Alhamdulillah. Dan actually kat tempat Kak Tin ada nota Kak Tin. Kak Tin dah hadamkan satu video yang Kak Tin belajar daripada Ritual Academy tu. And Kak Tin nak share lah learning point dengan you guys. So sebab Kak Tin percaya ramai juga follower Kak Tin ni adalah di kalangan usahawan. Kan betul tak? Siapa yang follow Kak Tin ni dekat FB Kak Tin ni, siapa usahawan? Ada tak toke-toke bisnes yang tengah follow Kak Tin sekarang ni, yang tengah tengok live Kak Tin sekarang ni? Ada tak yang tengah tengok live Kak Tin ni? Antaranya you adalah leader network ke, you adalah stokis ke, ataupun you adalah leader mana-mana brand ke, ataupun you adalah founder, ataupun you adalah toke kedai, toke restoran, toke kafe, tak kisahlah kan. Ataupun you memang pengusaha bisnes, cuma bisnes you tak online je, you bisnes you offline je, contohnya. Sebab Kak Tin percaya lah, ramai dekat Facebook Kak Tin ni, kebanyakannya kawan-kawan yang berlatar belakangkan perniagaan juga. So hari ni, petang ni Kak Tin just nak share lah dengan you guys. And hopefully sharing Kak Tin ni, niat Kak Tin tak ada apa. Niat Kak Tin just nak share, so that Kak Tin sendiri ingat untuk share tu pun untuk diri Kak Tin juga. Kak Tin dapat orang kata apa? Dalam belajar ni, kita nak ilmu tu meresap kan? Kita nak ilmu tu meresap dalam otak, dalam hati kita, nak betul-betul faham. Kita bukan sekadar kena belajar, bukan sekadar kena mendengar, bukan sekadar mentelaah. Kita pun kena mengajar, kita kena buat sharing balik. Kita belajar dan mengajar. Ini yang Kak Tin faham lah. Kalau nak menuntut ilmu ni, dalam adab menuntut ilmu ni, nak bagi faham, nak bagi terror kan, nak bagi melekat, dia tak macam mencurah air di dalam keladi tu. Bila kita belajar, kita mengajar balik, so that dia bertahan lama sikit lah kan. Hai tengok live Kak Tin. Thank you so much sudi masuk. Kak Tin nak share ni. Korang excited tak nak belajar? Cik tiba. Korang excited tak nak Kak Tin share? Actually Kak Tin suka nak share sebab macam ni tau. Kak Tin dapat masuk Spire Ritual. Cost dia you all kena tahu. Spire Ritual cost dia RM25,000 untuk tempoh setahun. RM25,000 untuk tempoh setahun. Dan Alhamdulillah Kak Tin dapat masuk sponsored by Mama Sab 100%. Mama Sab bayarkan yuran ritual Kak Tin tu RM25,000 untuk tempoh setahun. 100% Mama Sab bayarkan. Kak Tin dapat percuma. And bila Kak Tin dapat percuma, Kak Tin rasa macam satu tanggungjawab untuk Kak Tin ni share balik dengan you guys. So that at least kalau you guys tak disponsor pun, at least you all dapat juga content input yang Kak Tin dapat secara percuma ni. Kan, so at least mana tahu sebab yang you all dapat ni, konten yang Kak Tin cuba nak share dekat you guys ni, boleh membantu sedikit perniagaan you all, boleh memberi sedikit orang kata apa, pembuka minda, pembuka hati, kan, bagi cerah sikit kan. Oh nampak, oh rupanya macam ni, ada satu new understanding ke, new perspektif ke, yang boleh bantu perniagaan you all. Mana tahu kan, insyaAllah semuanya atas izin Allah. Okay, so Kak Tin nak share lah. Antara benda pertama yang Kak Tin belajar daripada video yang first Kak Tin tengok dekat dalam Ritual Academy tadi adalah tentang yang Kak Tin nampak lah, Kak Tin boleh simpulkan, ialah tentang tertib. Dia tentang tertib. Bila kita buat bisnes kan, waktu kita bisnes seorang-seorang, mungkin kita rasa kita okay bisnes seorang-seorang tanpa perlu di-guide, tanpa perlu ada bimbingan, tanpa perlu ada mentorship, tanpa perlu ada orang lead kita, guide kita.
waktu kita bersama seseorang mungkin kita rasa okey. Kita rasa okey. Sebab ialah kita seorang-seorang kan, kita masak, kita bungkus, kita hantar, everything is kita seorang. Rini, thank you masuk live Kak Tin. Rini boleh tak share link kat dalam group bagi tahu Kak Tin dah start live. Okay, bagi tahu Kak Tin dah start live. Waktu kita meniaga seorang-seorang, mungkin kita rasa okey je. Kita tak perlu, tak ada orang guide kita, tak ada orang bimbing kita. Kita rasa okey. Tapi bila kita nak grow, bila kita kita nak menambahkan lagi sales kita nak tambah lagi profit kita nak berkembang, kita nak perniagaan kita bertambah besar, suka tak suka sebenarnya kita perlukan guide juga. Kita perlukan bimbingan juga. Kita perlukan someone untuk at least lah. Hai Syarida boleh share live kat Tin ni dan boleh copy link ni and share juga dekat dalam group Syarida so that you boleh ramai anak-anak Tin you boleh belajar juga. Mama sponsor Kak Tin percuma. So Kak Tin nak share ilmu ni dekat you guys juga. So you guys pun boleh dapat. Ramai orang boleh dapat apa yang Kak Tin belajar daripada video-video, daripada konten-konten supaya risiko yang Kak Tin dapat. Okay, Kak Tin nak pergi balik pada point Kak Tin tadi. Okay, so waktu kita meniaga seseorang, okay kalau kita tak ada orang guide. Tapi bila kita nak grow, kita dah start ada staff ke, kita dah start ada team ke, kita nak more. Macam mana saya nak sales 10,000, 20,000, 30,000. Suka tak suka, you kena ada orang assist, ada orang guide you, ada orang bimbing you. You perlukan bimbingan tu. Okay, dan yang Kak Tin belajar tadi ialah yang paling Kak Tin nampak, bila you nak orang bimbing, you nak orang guide you, you nak orang bantu you, support you, dia ada tertib you kena follow. Benda ni yang Kak Tin dekat video yang pertama tadi. So antara yang Dr. Azizan sendiri cakap dalam video tu tadi, Dr. Azizan sendiri yang cakap. Antara yang Kak Tin observe yang Kak Tin nampak secara keseluruhan daripada full video tu, Dr. Azizan dia akan pastikan orang yang nak dibimbing ni menepati ciri-ciri student yang dia nak. So kita sebagai student ni, kita nak ilmu guru kita nak skill guru kita nak skill daripada orang yang bercakap tu kan, kita nak skill dia, kita kena menepati kriteria dan syarat dia tetapkan. Umpamanya kita nak sambung belajar, kita ni dulu SPM ambil account, tiba-tiba diploma degree kita nak ambil science, tiba-tiba kita nak study, kita nak continue study dalam bidang usuluddin, tiba-tiba nak study bidang usuluddin kan. Padahal kita punya syarat kelayakan tu, kriteria tu tak meet. Tak meet. So disebabkan syarat kriteria kita tak meet, kita tak boleh lah continue jurusan yang kita nak tu. So begitu juga dalam proses kita nak dapatkan bimbingan dalam bisnes ni. So senang cerita contoh, kalau kita dalam memasak, kita nak mama guide kita nak leader kita guide kita nak mama support kita nak leader kita support kita. Adakah kita sebagai student memenuhi kriteria leader kita, memenuhi kriteria yang guru kita, yang mama set untuk dapatkan ilmu dia? Korang tak kat sini? Ke tak Kata baru bagi intro je. Kat situ kata nampak, patutlah Dr. Azizan ni dia very selective tau. Dr. Azizan ni dia kalau kau nak ilmu dia, kau nak skill dia, kau kena begini. Dan kau kena willing begitu. No wonder sebab itulah. Kan. Sebab kadang-kadang kita rasa leader tak support, mama tak support, founder tak support, HQ tak support. Walhal sebenarnya kita yang tak memenuhi kriteria untuk disupport tu. Rasa pedih tak? Kalau pedih tak? Pedih kan? So itulah dia. Waalaikumsalam. Okay. So mesti korang pun tertanya-tanya, apa kriteria untuk kriteria contoh kata cerita Dr. Azizan sebab kata masuk supaya, so kata share lah apa kriteria yang kata dapat capture waktu first video yang kata belajar tadi. Okay, antara kriteria yang kata dapat capture Dr. Azizan ni, bila yang first video kita tengok tadi, dia sangat-sangat menekankan 3 aspek. First thing first, dia akan bercerita tentang mindset. Dr. Azizan punya kriteria ni, kalau you nak ilmu dia, you nak skill dia, you nak knowledge dia, you nak apa yang dia tahu, you kena ada mindset yang dia set, yang dia nak, yang meet dia punya requirement. So mindset yang macam mana? Ini pun juga tadi kata. Ni Dr. Azizan cakap. 80% kejayaan datang daripada persediaan. So Dr. Azizan tadi dia cakap dengan kami, dengan Katin lah, kata-kata video shoot tu dia cakap, kalau you nak berjaya dengan apa yang dia ajar,
you nak dapat apa yang dia ajar lah, ilmu yang dia ajar tu, you nak dapat kefahaman tu, you nak berjaya, you nak capai apa you capai, you kena buat persediaan. Kena ada persediaan. Sebab Dr. Azizan kata, tak ada orang yang berjaya tiba-tiba. Tak ada orang berjaya tiba-tiba. Oh, mesti akan ada orang yang berjaya ni mesti ada benda yang dia dah pernah buat dulu, dan perkara yang dia buat itulah membentuk diri dia sehingga dia dapat kejayaan dia dapat. So keywordnya ialah persediaan. Kriteria yang pertama. Okay, thank you yang masuk live. Kak Tin, korang dah masuk halfway, nanti korang kena ulang balik daripada awal. Okay, sebab Kak Tin takkan ulang lagi dah. Okay, persediaan. So dia bercerita tentang persediaan lah. So korang boleh tulis, nak tulis boleh tulis. 80% kejayaan datang daripada persediaan. Readiness. 80% kejayaan datang daripada persediaan. So persediaan apa? Persediaan apa? Ini 3 aspek yang Kak Tin nampak Dr. Azizan sangat-sangat tekankan. Dia tak share lagi strategi apa benda lagi tau. Tapi untuk baca Kak Tin tadi nak go through next module, Kak Tin nak pergi modul kedua, modul ketiga, modul keempat, Kak Tin kena hadamkan dulu modul pertama. So modul pertama tu pula kita tak boleh suka-suka hati nak settlekan laju-laju. Kita kena dengar daripada awal sampai habis. Lepas tu kita adalah step-step dia. Okay, adalah step-step dia. So first video adalah tentang kat sini, mindset dulu. Persediaan pemikiran you. So dekat pemikiran ni tadi, okay, dia kata, Dr. Azizan kata tadi, okay, mentality yang macam mana Dr. Azizan set. Ni kata share yang Dr. Azizan punya lah. Mentality yang macam mana yang Dr. Azizan cakapkan tadi. Mentality yang mana mind you ready untuk terima and upgrade. Otak you kena ready untuk, aku nak upgrade diri ni. Aku nak terima ilmu baru ni. Aku nak terima ilmu baru dan aku nak upgrade diri aku. Otak you kena ready. Otak you kena ready dekat situ supaya bila knowledge yang nak datang tu nanti, knowledge yang nak diberikan selepas ini, otak you dah keluar signal. Yelah, kau kan nak upgrade, kau kan kata tadi nak terima ilmu baru, kau serap lah. Dia keluar macam tu. Faham ke? Korang faham ke part ni? Korang faham tak part ni? Mentality macam mana yang you kena prepare, you kena set dekat dalam otak you yang you nak terima ilmu baru, yang you nak upgrade diri you. Dua benda. You nak terima ilmu baru, letak sayang, letak tangan kat kepala. Bak kata mama, tapping teknik. You nak terima ilmu baru and you nak upgrade diri you. So bila you dah start prepare, otak you dah ready dah. Kau kata kau nak upgrade diri kau kata kau nak tambah ilmu baru. Sebab tu kau kena belajar. So badan you pula takkan resist lah. Badan you tak akan memberontak lah sebab otak you dah ready. Kat situ tadi. Okay, contoh tadi Dr. Azizan bagi contoh macam ni. Ada orang semangat berkobar-kobar ni, sign up kelas Zumba. Oh, tengok iklan Facebook, ada pula geng Zumba open membership. Siapa nak join membership Zumba kan? Zumba setiap hari berapa. Kita pun sign up. Bayarlah yuran Zumba tu. Tapi sampai ke hari ini, membership hanya membership. Sekali Zumba pun tak pernah join. Hanya sign up nak join Zumba, tapi sekali training pun tak pernah pergi. Sekali pergi gym untuk buat Zumba pun tak. Itu yang Dr. Azizan kata. Kadang kita ni cakap nak, tapi sebabkan kita tak buat persediaan, body kita resist. Body kita tak payahlah, malas lah, tak payahlah, malas lah. Body kita. Kenapa body kita jadi melo-melo macam tu? Sebab kat sini tak ada. Kat sini tak set. Tu Dr. Azizan kata, in order untuk you berjaya, you nak dapat apa yang dia ajar, you nak faham apa yang dia ajar, you nak capai kejayaan dalam bisnes you seperti mana yang you set, mind you kena ready dulu. Ready apa Kak Tin? Ready apa? Otak saya ni kena ready apa? Ready untuk terima ilmu, ready untuk upgrade. Otak you kena ready untuk terima ilmu, ready untuk upgrade. Okay. Dan tadi Dr. Azizan ada cakap juga, benda ni macam Kak Tin kata okey, tapi Kak Tin tak sure lah orang lain yang dengar macam mana. Tapi Kak Tin share juga dengan you guys. Dr. Azizan kata macam ni tau. Okey, antara berdasarkan pengalaman dia dan pemerhatian dia. Okey, berdasarkan pengalaman dia dan pemerhatian dia, level income seseorang. Ini cerita level income business owner. Kita tak cerita orang yang makan gaji. Level income business owner. Level income seseorang business owner itu
menunjukkan level komitmen dia. So kat situ Kak Tin tersentap tau. Kak Tin tersentap, tapi Kak Tin reflect. Kak Tin ingat balik waktu income Kak Tin gedebang-gedebum dulu kan. Waktu income Kak Tin besar-besar kan dulu kan. Komitmen aku level apa ya time tu? Tak tidur sis. Tak tidur. Bulan-bulan puasa tak tidur. Time-time puasa berkicap-kicap. Time PKP keluar ambil barang bagai-bagai kan. Yelah. Level komitmen aku menentukan level income aku. Yelah. So Kak Tin reflect dan Kak Tin verify dengan Kak Tin punya pengalaman. Ya betul. Rini cuba. Rini kan anak tim Kak Tin kan. Rini setuju tak Rini? Rini cuba ingat waktu income Rini besar tu, yang banyak gila hari tu. Cuba Rini ingat Rini punya level komitmen macam mana. Committed tu, level committed tu macam mana. Level committed tu macam mana waktu income besar tu. Kak Tin tadi bila Dr. Azizan cakap, Kak Tin macam reflect. Kak Tin reflect. Kak Tin verify lah dekat diri Kak Tin. Kak Tin tak tengok orang. Kak Tin verify diri Kak Tin. Lah, waktu aku income puluh ribu tu kan, yang banyak tu, saya sampai tak tidur, pindah randah rumah lagi kan. Dengan naik lori turun lorinya, dengan delivery sana delivery sini je, anak tim sana anak tim sini, bercakap hilang suara, tak tahulah sebulan berapa kali hilang suara. Yelah, Kak Tin terus betul lah tu. Kak Tin terus betul kan lah tu. Okay, so nak ceritanya tentang committed. Ya, kali ni kan berkicau-kicau dalam makan. So, sekarang ni janganlah pelik kenapa income kita kadang macam roller coaster kan. Sebab committed kita pun macam roller coaster. Tapi it's okay. It's never too late to taubat. It's never too late to taubat. InsyaAllah kan, kita sedar kita ada buat salah. InsyaAllah kita taubat lah. InsyaAllah Allah nampak usaha kita nak memperbaiki diri kita ni kan. InsyaAllah lepas ni dia meroket. Dia dah tak roller coaster lagi dah. Istighfar banyak kan insyaAllah. Okay. So, Dr. Azizan pun cakap something macam ni. Dr. Azizan kata tadi dalam satu video yang kita tengok, yang first tadi punya video, dia kata bila bercerita tentang income, ianya adalah tentang committed. Dan committed kita ni pula, okay, committed kita dalam bisnes ni pula ialah tentang betapa committednya kita nak menambah ilmu pengetahuan kita. Ilmu. So, nombor satu Dr. Azizan cakap tadi, committed tentang ilmu. Bukan committed buat kerja semata-mata. Ini you all kena faham. Ada orang dia salah faham. Kak Tin, saya committed lah. Saya committed tau. Pagi, petang, siang, malam saya bajak tanah. Pagi, petang, siang, malam saya mencangkul. Committed ni dia bukan committed dekat perbuatan kerja kita seharian je. Tapi committednya kita ni dekat nak tambah ilmu ni. Belajar ni. So sebab apa? Sebab apa Dr. Azizan tekankan committednya you upgrade ilmu. Committednya you tambah pengetahuan you. Sebab Dr. Azizan kata macam ni. Dia suruh buat macam ni. Sorry. Sebelah tangan. Dr. Azizan suruh buat sebelah tangan macam ni. Apa yang saya tahu, korang buatlah. Ikutlah Kak Tin. Apa yang saya tahu, cuba semua orang buat. Semua orang tengah tengok live Kak Tin ni. Sebab Dr. Azizan suruh Kak Tin buat tadi. Korang pun buatlah. Apa yang saya tahu, okay, buat ke tidak ni? Apa yang saya tahu menentukan pendapatan saya. Gitu. Lagi sekali. Apa yang saya tahu menentukan pendapatan saya. Banyak yang saya tahu, insyaAllah banyaklah pendapatan saya. Begitu. Okay, dapat tak korang? Dapat tak? Apa yang saya tahu menentukan pendapatan saya. Banyak yang saya tahu, banyaklah pendapatan saya. So dekat sini Dr. Azizan kata tadi, macam kami Spire yang baru join ni, first videonya ialah tentang committed. Committednya you nak menambah ilmu, committednya you nak belajar. Sebab lagi banyak you belajar, lagi banyak you faham dan you buat, you bukan sekadar belajar, you belajar, you faham, you buat, barulah you akan grow. So dekat dalam video tadi, dia kata, Dr. Azizan kata, you kena declare dengan diri you. Dia kata declare dengan diri you, I am ready to learn, I am committed to learn, and I am devoted to learn. Dia ada 3. Ready to learn, committed to learn, devoted to learn. Belajar. Saya sedia untuk belajar, saya committed untuk belajar, dan devoted ni saya
sepenuh hati. Saya belajar dengan sepenuh hati. Devoted tu. Saya belajar dengan sepenuh hati. Dia ada 3 ikrar. 3 ikrar committed ni. Korang buatlah, buat kat diri sendiri. Kata dalam video tu tadi, Dr. Azlan kata buat macam ni. Dia kata tunjuk hati you. Tunjuk hati you. Cakap, dia kata, cakap. I am ready to learn. I am committed to learn. I am devoted to learn. Dia cakap gitu. So korang pun buatlah. Devoted, okay? Ready, committed, devoted to learn. Cakap kat diri sendiri. Install. Bak kata mama, install. Install diri kita. So bila first kita masuk tu, masuk spire je, dia dah bagi kita brainwash dulu. Dia brainwash dulu otak kita ni. So bila otak kita dah brainwash, kan, insyaAllah kita nak belajar ilmu-ilmu seterusnya tu, dia senang masuk, cerah hati nak masuk. Kan. Hai Kak Azlina Ismail, thank you masuk. Okay, itu yang first. Panjang ni. Panjang ni, ada berapa muka surat ni. Okay. Korang okay, boleh follow Kak Tin. Korang semangat tak nak Kak Tin share lagi? Kak Tin excited nak share sebab Kak Tin dapat masuk percuma. So Kak Tin rasa aku bertanggungjawab untuk share apa yang aku belajar ni. Sebab aku masuk, aku dapat ilmu ni free, aku tak payah bayar. So aku kena contribute balik. So Kak Tin share dengan you guys, okay? Alright. Nombor 2 ialah tentang persediaan hati. So Dr. Azlan kata tadi 80% kejayaan datang daripada persediaan. So persediaan pertama yang you kena buat ialah persediaan mentality you, mindset you, cara fikir you. Dan tadi kata dah explain kan. Okay, nombor 2 ialah persediaan perasaan you, hati you, hati. Sorry, bukan perasaan persediaan hati. Hati ni ialah tentang keinginan. Dia tentang keinginan. Persediaan keinginan you tu, level nak you tu level mana? Contoh macam Kak Tin dah masuk Spire ni, apa keinginan Kak Tin masuk Spire ni? Of course Kak Tin nak lahirkan 100 orang yang buat 1 juta setahun 2023. Kak Tin aim 100 juta 2023 dengan kekuatan 100 orang yang buat 1 juta setahun dalam tim Kak Tin. Itu Kak Tin punya target 2023. Dan tadi Dr. Azlan tanya, persediaan hati Kak Tin ni, persediaan keinginan Kak Tin ni, level mana kau nak tu? Level mana kau nak tu? So kalau tanya Kak Tin, of course level langit. Jangan tanya level mana, level langit. Kan? Kalau nak tanya Kak Tin, kenapa Kak Tin nak 100? Kenapa tak 50? Banyak cerita dia, panjang cerita dia. Jumpa depan-depan Kak Tin cerita. Okay, jumpa depan-depan Kak Tin cerita. Okay, tapi tadi persediaan nombor 2 yang kita kena buat bila kita nak grow ataupun kita nakkan support daripada seseorang. Kriteria yang kita kena penuhi ialah kita kena ada persediaan hati kita. Persediaan hati kita adalah tentang keinginan. Tulis sayang, nombor 2, persediaan level keinginan. Nombor 2, persediaan level keinginan. Tulis sayang. Level keinginan kita tu level mana? Sikit-sikit ke? Sedang-sedang ke? Sangat-sangat banyak. Persediaan kita. Okey. Dan bila kita bercerita tentang level keinginan, level persediaan tentang keinginan kita, azam kita tu, okey, dia mestilah ada kaitan dengan matlamat. Ada kaitan dengan matlamat. So meaning to say, bila you kata you ada you ada keinginan yang tinggi, you memang nak Kak Tin, saya sangat-sangat nak, saya nak, saya tak ada benda lain yang saya nak, memang itulah yang saya nak. So you kena ada matlamat lah. Dia tentang matlamat. Kalau you nak tu untuk apa? Untuk apa? Kan, untuk apa? Dia mesti bukan setakat, taklah saya memang nak kaya, saya nak kaya. Yelah, untuk apa kau kaya? Kau nak kaya tu sebab apa? Untuk apa? Apa matlamat kekayaan kau tu? Dia mesti kena ada matlamat. And bila kita bercerita matlamat ni, dia panjang lah lagi. Tapi kata bagi pendek je. Level keinginan you tu mestilah jelas ada matlamatnya. Okay? Alright? Dan Dr. Azlan kata tadi macam gini. Bila kita nak dapatkan support daripada founder kita, daripada leader kita, kita nak orang bimbing kita. Kenapa penting untuk kita ada persediaan level keinginan yang tinggi ni? Sebab akan ada satu point, akan tiba satu point dekat dalam diri kita yang kita akan rasa malas. Kita akan rasa tak ada mood. Kita akan rasa emosi. Kita akan rasa dah nak give up, malas lah. Akan tiba point tu dalam hidup kita. Bila kita dalam proses nak cipta kejayaan, dalam proses nak bina bisnes, nak bina company ni, memang dalam keadaan you disupport, dalam keadaan you ada orang nak guide you, akan tiba satu point you akan rasa tak ada mood dah lah, malas lah, rasa dah tak nak, dah fed up. You akan rasa benda-benda tu. Sebab tu penting sebelum you buat tu, you dah ada persediaan keinginan yang tinggi tu tadi.
So bila you bad mood, bila you rasa down, you rasa lemah, you akan ingat balik untuk apa you business, kenapa, your big why, objektif you, matlamat you. So benda tu yang akan buatkan you bertambah kuat and strong, and insyaAllah you boleh go through proses tak ada mood tu, you boleh go through proses mood swing tu, you boleh go through proses nak fed up tu, you boleh go through sebab keinginan you, matlamat you sangat jelas. Okay, so dekat bahagian persediaan keinginan ni, it's all about your big why, about your dreams, about your objective, about your mission, about your vision. So kena pasak dekat hati kita kuat-kuat. Sebab along the process, along the journey, kita akan lalui. Kita memang akan lalui perasaan yang dah nak give up, perasaan yang tak ada mood, perasaan yang macam-macam tu lah. So kita, kalau ikutkan perasaan ni sayang, you ikut perasaan ni seminit boleh, seminit 2 minit. Tapi itu pun untuk orang yang menghargai masa, dia rasa seminit nak down pun berharga tau. Seminit nak down tu pun berharga. Ya, you kena ada tu, you kena ingat balik matlamat you. So sebab tu tadi Dr. Azlan dia buat macam ni. Dr. Azlan kata, tunjuk hatimu. Dia kata, tunjuk hati. Kat mana hati? Hati kat mana? Tunjuk hatimu and you cakap, ingat kau bisnes sebab apa? Kau bisnes sebab kau nak tu kan? Ingat kau bisnes sebab apa? Ingat kau nak capai apa? Dia suruh talk to yourself begini kan? Ingat kau bisnes nak apa? Ingat kau nak apa? Ingat. Ada macam tu. Self reminder gitu. Dr. Azlan buat macam tu tadi. Dia tunjuk hatimu. Begitulah. Okay? Sebab bila kita memang akan berjumpa, akan melalui, akan menghadapi fasa-fasa begitu. Tak nak sebut perkataan tu. So fasa-fasa bad mood, bad swing dan sebagainya tu lah. Okay? So itu persediaan nombor 2. So in order untuk kita dapat support daripada leader, kita nak support daripada founder, kita kena ada kriteria yang kita kena penuhi. Dan untuk memenuhi kriteria tu, antaranya ialah persediaan yang kita sebutkan tadi. Tadi pertama kita dah settle persediaan mindset, kita dah settle persediaan emosi you. Nombor 3 kita kena settle persediaan tadi nombor 2 persediaan keinginan, level keinginan you. Nombor 3 ialah persediaan emosi you, perasaan, emosi you dan fokus you. Nombor 3 ialah persediaan emosi and focus you. Persediaan emosi dan fokus ni dia tentang bila you sedar, bila you tahu apa yang you nak, you kena fight this game until the end. Sayang tulis I am going to fight this game until the end. Saya akan fight game ni sampai habis, sampai selesai. Kita tak akan main game ni separuh jalan. So kalau you buat bisnes memasak, you akan pastikan you buat bisnes memasak ni sampai you menang level paling tinggi ada dalam memasak. Selagi you tak capai level paling tinggi dalam memasak, you tak akan give up, you tak akan stop. So benda ni you memang kena pasak kat diri you. Ini adalah tentang jati diri. Ini tentang you punya kekuatan diri you. Sebab tu sayang, dalam proses you menuntut ilmu, dalam proses you nak support, dalam proses you nak guide daripada mentor, daripada leader, dalam proses you nak sedut ilmu leader you, you nak sedut ilmu founder you, persediaan sangat penting. Persediaan sangat penting. So you kena pasak lah. Nak sedia ni macam mana? Pasak je. Pasak je. Saya akan fight sampai akhir. Saya akan fight sampai menang sayang. Dia bukan sampai akhir je. Akhir kalau kalah tak guna. Saya nak fight sampai saya menang. Fight sampai menang sayang. Saya akan fight sampai saya menang. Selagi tak menang, saya tak akan berhenti mengalah. Selagi saya tak menang, selagi tu saya tak akan berhenti mengalah. Itu jati diri. Itu jati diri. Kata bila dengar tu kan, kata reflect lah. Kata ni jenis kalau dengar orang cakap, kata tak simply dengar dan ambil. Korang pun tahu perangai kata kan. Kata akan dengar, lepas kata dengar, kata akan verify. Kata akan sahkan dulu tau. And kata nak akan reflect, and kata akan observe. So bila tadi Dr. Azlan kata kena prepare mental, kena prepare level keinginan, kena prepare level emosi. Kata reflect lah diri kata observe lah. Waktu aku buat bisnes memasak ni, betulkah aku ada mindset yang betul kan? Kata pun reflect balik diri kata. Along the journey aku punya keinginan macam mana? Along the process kan aku punya game macam mana? And kata ingat waktu kata nak hit stokis kan kata hit stokis dalam masa 1 bulan. Kata hit stokis kan dalam masa 1 bulan Kak Tin join. Hi Carl Arin Isa. Kak Tin thank you masuk live Kak Tin kan. Jemput belajar kau tumpang belajar okey je. Okey. Jap nak charge laptop. Okey. Dah. Okey. Kak Tin ingat lagi waktu Kak Tin nak fight nak dapatkan harga stokis.
Kak Tin hit stokis dalam masa sebulan. Kak Tin hit stokis dalam masa sebulan. Dan Kak Tin ingat waktu Kak Tin hit stokis sebulan tu, yang buatkan Kak Tin fight nak dapat hit stokis tu, Kak Tin ingat lagi. Sebab Kak Tin nak margin profit besar. Kak Tin tanya Madam Ernie, Madam, macam mana saya nak dapat untung besar lagi? Dan tu Kak Tin panggil dia Mak Ernie. Kak Ernie. Time tu Kak Tin panggil Kak Ernie. Kak Ernie, saya nak untung saya besar lagi. Macam mana saya nak dapat untung besar lagi? Tak ada tanya Kak Ernie. Sebab kita orang berniaga kan. Berniaga ni kita kejar untung lah. Dah kenapa nak untung kecil-kecil? Kalau ada untung besar, aku nak untung yang paling besar tu. Kita macam kita kan. So aku cakap Kak Ernie, Kak Ernie, saya nak dapat untung besar lagi. Dia kata, oh kau kena buat sale sekian-sekian. Lepas tu kita tanya, macam mana saya nak buat sale banyak macam tu? Sebab dia time tu 30,000. Macam mana nak buat sale 30,000 Kak Ernie? Kau kena banner team. Kak Ernie kata, kau kena banner team. Lepas tu Kak Tin pun, okay, banner team okay, aku kena banner team untuk dapatkan untung besar macam ni. Okay, tak apa, banner team macam mana? Oh, banner team ni step dia nombor 1 buat briefing, lepas tu ajar. Oh, ajar marketing, ajar macam ni. Simple je ni. Kata kan? Okay, jom, hempas terus buat. Dengan semangat nakkan profit besar tu, nakkan semangat profit stokis besar tu, hempas, alhamdulillah sebulan hit stokis. So, Kak Tin reflect lah point Dr. Azizan tadi. Betul lah, bila kau ada mentality and kau ada keinginan and emosi kau tepat, kau boleh dapat apa kau nak dapat. Kak Tin reflect sebab Kak Tin verify dengan diri Kak Tin lah. Korang verify lah dengan diri korang. Cuba korang ingat, semua yang tengah tengok live Kak Tin ni, mesti ada momen dalam hidup korang. Kalau bukan pasal business pun, pasal benda lain. Aku memang nak kahwin dengan lelaki tu, aku tak peduli, aku akan fight, aku kahwin. Lala memang aku kahwin dengan lelaki tu. Benda-benda lain lah. Zaman-zaman sekolah ke, cuba ingat zaman korang sekolah dulu. Ya, aku tak ada. Aku memang time sekolah tu kata saya memang nak sangat dapat A geografi. Saya memang nak sangat A, geografi saya A. Saya fight kata memang time tu otak saya dah ready, keinginan saya tinggi, emosi saya betul, saya hempa tak sangka kata geografi saya A. Cuba korang ingat momen-momen dalam hidup korang. Ya, betul. Bila you ada right mentality and right determination, dan right emotion and right focus, apa you nak you boleh dapat. Apa you nak you boleh dapat. InsyaAllah, atas izin Allah, insyaAllah boleh. Okay? Alright. So, itu antara 3 persediaan yang Kak Tin belajar. Banyak Kak Tin belajar. Berapa tahun dah Kak Tin live ni? Oh, dah setengah jam dah. Baru setengah jam Kak Tin live. Itu pun dah compact kan? So, Kak Tin tak meleret. Kak Tin punya live petang ni. Very packed. Very, info full. Okay? Itu baru intro. Okay. And actually tadi dia kata tadi pertama adalah tentang persediaan. You kena ada persediaan. So persediaan apa? Kata dah explain kan. Okay, nombor 2 yang Dr. Azizan kata tadi, if you nak berjaya dalam Spire Rich Work ni, dia kata masuk Spire Rich Work ni, kita tak jamin, kita tak bagi guarantee yang you akan confirm berjaya. You daftar tu, you confirm berjaya. Dia tak bagi macam tu. Dia tak kata macam tu. Tapi kalau you follow apa yang kita dah susun untuk you, and ni tadi, you buat persediaan. Dan nombor 2, you trust the process. Ini dia kata tadi, trust the process. Kata suka cara Dr. Azizan explain tentang trust the process ni. Cara Dr. Azizan explain trust the process ni bagi Kak Tin, dia membantu Kak Tin lah. Okay, dia kata macam ni tau. Dia kata macam ni, ramai orang hari ni buat business, dia nak instant effect. Dia nak hari ni promote, hari ni dapat sale. Dia nak hari ni marketing, hari ni dapat order berduyut-duyut. Ramai orang dia meniaga, dia nak instant effect. Cuba sayang, you all cuba tulis. Ramai orang hari ni meniaga nak instant effect. Dia nak instant result. Tapi walhal, okay, untuk great company, good business, dia bukan tentang instant result, tapi dia tentang sustainability. Sebab tu sayang, kita buat bisnes ni, kata suka dia punya explain. Kita buat bisnes bukan nak sehari 2 hari. Kita nak bisnes kita ni lama tau. Kita nak bisnes kita ni bertahan setahun, 10 tahun, 20 tahun. Sehingga bisnes kita ni boleh jadi satu legasi yang boleh diwariskan seluruh keturunan kita. Kan? So, bila kita nak bisnes long term ni, you kena nampak, you kena set you punya vision, bukan sekadar nak menang hari ni sahaja. You kena set vision you, mata you, cara fikir you, mestilah nak menang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Oh, Kak Tin bila dia explain benda tu, Kak Tin macam, ya aduh,
Ya. Ya aduh ada macam tu. In fact then, ya aduh. Ya, kita takat nak menang sehari 2 hari je buat apa. Sebab kadang kita tak sabar. Kita cakap, geram. Kita geram, tak sabar. Bila tak sabar, kadang kita buat keputusan yang tak wajar. Kita buat keputusan yang mengikut nafsu kan. So, bila ikut nafsu ni, dapat. Tapi sekejap, lepas tu hilang. Dapat, tapi sekejap, lepas tu hilang. Itu yang dia kata, isu, Dr. Zan kata tadi apa? Isu orang yang instant result ni, yang dia jenis tak sabar. Dia nak main game short term. Hit and run. Isu orang-orang yang bisnes macam ni, apa masalah yang dia akan hadapi? Orang yang buat bisnes hit and run, orang yang buat bisnes instant result ni, dia jenis nak cepat je, tak kerti nak sabar, tak kerti nak trust the process. Apa masalah yang dia akan hadapi? Orang-orang yang macam ni, bila you main game short term, antaranya, you akan tukar-tukar bisnes. Siapa dia rasa macam gitu kan? Dia akan tukar-tukar bisnes. Masalah yang you akan hadapi bila you main game business short term ialah you akan tend to tukar-tukar bisnes. You akan tukar bisnes ataupun you akan tukar-tukar produk. Macam tak pergi je jual bro gigi ni, nak jual ubat gigi pula lah. Macam tak pergi je jual ubat gigi ni, nak jual pencokek gigi pula lah. Dia akan tend to tukar produk sebab dia tak trust the process. Dia main game short term, so dia nak instant result. So masalah yang akan berlaku kat diri dia beginilah. Okay, dan yang ketiga ialah dia kejap ada duit, kejap tak ada duit. Ini pun pedih juga. Main game hit and run kan. Kejap untung besar, kejap dah tak ada duit dah. Musim dah habis, viral dah habis bisnes kan. And dia susah nak sustain. Susah nak bertahan lama dalam industri. So benda ni buatkan Kak Tin, so trust the process tu adalah sangat penting kalau you rasa you nak business you bertahan lama. Tapi kalau you rasa taklah, aku ni meniaga sebab aku boring, so aku duduk kat rumah tak buat apa-apa kan, so aku buatlah business. Tak ada intention pun nak ada legasi nak wariskan ke anak ni. Nanti anak aku dah besar, pandai lah dia cari duit sendiri. Aku dah sekolahkan dia pandai lah dia kerja. Gitu mak. Astagfirullahalazim kan. Astagfirullahalazim. Takut kata tak rasalah mak-mak dalam live kat ni macam ni kan. Kita ni mak-mak kalau boleh kita nak the best kita boleh bagi. Betul tak? Setuju tak? Kan? Kata tak rasalah ada lagi mak-mak macam ni dalam dunia kan. Mak-mak yang macam tu kan. Na'uzubillah, minta dijauhkan. Tidaklah insyaAllah kan. Okay, so trust the process kalau you nak business you tahan lama. And tadi dia kata, Dr. Zan kata macam ni, bila kita nak trust proses kita ni, especially you guys yang duduk dalam business memasak lah, especially you guys yang duduk dalam platform memasak ni, okay, Kak Tin, saya cuba nak trust my process, tapi saya perlukan logik. Gitu. Saya perlukan logik juga. Kalau tak, saya akan jadi macam orang bodoh je lah kan. Ikut je kan. So, ada tak logik ataupun rasional? Logik ataupun rasional untuk saya trust proses saya sepanjang saya bersama memasak. Kalau you tanya Kak Tin, logik dan rasionalnya. Dalam memasak, you all boleh buka balik kita punya arkib. You boleh buka balik kita punya arkib. You boleh tengok success story yang ada dalam memasak. Berapa ramai jutawan yang memasak melahirkan. Tahun 2021 sebanyak 90 lebih jutawan, tak silap Kak. Tahun 2020 60 jutawan, 60 orang yang buat sales sejuta setahun. 2021 100 lebih, bukan 90 lebih, 100 lebih usahawan yang buat 1 juta setahun. 100 lebih juga. Okay, so you all boleh buka success story memasak. Dan mesti you kata, Kak Tin, saya ni nak join memasak ni, macam mana saya nak trust proses saya? Okay, dalam memasak kita ada banyak story. Contoh, even Kak Tin sendiri, bulan pertama join, sebulan yang pertama terus hit stokis. Dalam tempoh setahun, Kak Tin hit master. Kak Tin hit master dalam tempoh 9 bulan. 9 bulan Kak Tin hit master. Lepas tu Kak Tin dapat 5 figure income konsisten 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut 5 figure income. Alhamdulillah. Ni nak masuk tahun keempat lah. Tahun keempat 5 figure income. Alhamdulillah. Tak pernah sebulan pun bawah daripada 5 figure income. Sorry. Kak Tin betulkan balik fakta Kak Tin. Kak Tin master Oktober 2019. So since Oktober 2019, daripada sebulan 10 2019 hinggalah hari ini, income Kak Tin tak pernah kurang daripada 5 figure. Tak pernah kurang daripada 5 figure. Alhamdulillah. Ini story Kak Tin lah. So kalau you tanya Kak Tin, macam mana saya nak trust proses saya? You kena tengok result yang ada dalam platform you.
platform yang you join tu, apa result-result yang ada, apa success story yang ada, berapa ramai dia punya success blueprint yang ada. So you boleh pilih mana-mana success blueprint and you peganglah dekat blueprint tu. Oh ada join Mama Sap ni sebulan di Tokyo, ada juga join Mama Sap setahun 2 tahun. Contoh Coach Helmi. Coach Helmi masuk Mama Sap dah setahun tau. Setahun senyap. Dia dah register, lepas tu senyap, tiba-tiba lepas setahun dia comeback. Comeback terus letup. Comeback terus meletup. So ada juga orang yang setahun join, tiba-tiba sejuk, tiba-tiba comeback. Jadi nombor 1 sekarang. So ada je success story macam tu. Okay. So ada tak lagi kata, ada lagi suri rumah. Ada tak sukses suri rumah? Aduh, melambak-lambak suri rumah. Katil suri rumah. Katil suri rumah kat rumah lah ni. Depan tu katil. Okay. Katil ada tak sukses orang bekerja? Blueprint orang bekerja? Ada. Ramai. Teacher Mimi bekerja. Mak Eva bekerja. Now dah resign jaga anak kat rumah. Dulu bekerja tapi buat bisnes memasak, alhamdulillah dapat resign, dah dapat income yang stabil. Now jaga anak kat rumah, bina team, guide team, coaching, mengajar. Okay, lagi apa? You nak success story apa? Lecturer, doktor, apa lagi? Part time, student, macam-macam. Oh, cerita banyak lah kat ni. Tunjuklah bukti. Nah. Cakap banyak. Ana ni. Kita ada siapa? Pelajar perubatan. Okay, kita ada pegawai bank. Kita ada, ni Coach Helmi, bekas doktor perubatan. Ni Mak Eva, kita ada bekas jurutera projek. Okay, kita ada graduan account. Kita ada pramugari. Kita ada guru sekolah. Kita ada pensyarah kanan. Kita ada pelajar perubatan. Okay, belakang. Kan, kita ada apa lagi? Bekas pengurus bank. Kita ada bekas pensyarah, graduan PhD. Kita ada apa tu? Pegawai pergigian. Ini dulu pegawai pergigian, siapa nama dia? Haiza. Okay. And then suri rumah. Kita ada suri rumah. Kita ada siapa lagi tu? Atlet pun ada. Saya lah tu, pengusaha catering. Kita ada bekas ahli kimia. Kita ada pengurus bank. So success blueprint sangat banyak. So kalau you nak trust your process, you nak trust you punya proses, you kena ada rational tu. Rationalnya tu, you kena tengok. Bak kata Mama, kalau dah ada orang yang berjaya buat bisnes Mama Sap, dah ada orang yang berjaya buat income 6 angka, buat income 5 angka, pasti jejak tu dah ada. Blueprint tu dah ada. Kita hanya perlu step. Duplicate. Tiru. Yes, keep doing, keep going, keep consistent. Betul. Okay. So kalau you nak trust the process, itulah dia. Dan tadi Dr. Azizan pun cakap, dia kata dalam trust the process, sebab orang selalu cakap, Katin, saya ni join mana-mana bisnes, ramai sangat orang cakap trust process. Saya nak benar dengan trust process tu. Sebenarnya bila bercakap tentang trust your process, dia ada satu lagi elemen, which is sabarun. Sabar. Okay, you kena bersabar. Bila you faham, ada blueprint tu ada. Tapi untuk you capai apa yang semua-semua ni capai, sabar itu sangat-sangat diperlukan. Sabar tu. Okay. Sebab bila you sabar, bila you ada kesabaran dalam proses you lalui tu, you akan nampak dia punya sempang-sempang. Dia umpamanya you drive kereta. Kalau you drive kereta dalam keadaan tak sabar, you drive kereta dalam keadaan tak sabar, apa jadi? You terlepas sempang, you terlepas lorong, you terbabas, you sesat, you salah jalan. Sebab you bawa dalam keadaan tak sabar. Tapi kalau you bawa kereta you dalam keadaan sabar, dalam keadaan tenang, okay, fokus, tekan minyak, masuk gear, fokus, tenang, pandang depan, you tak akan miss signboard tau. You tak akan miss sempang, you tak akan miss lorong. Begitulah dalam bisnes. You dah tahu bisnes adalah sebuah perjalanan dari satu point ke satu point. Untuk you bergerak daripada point A ke point B, you kena drive kan? You kena drive. Tapi kalau cara pemanduan you tak sabar, akhirnya you terlepaslah sempang-sempang yang sepatutnya you masuk. So yang rugi siapa? Yang rugi siapa sayang? Siapa yang rugi? Diri sendiri. Bijak. Bravo. Okay. So, alright. Katin ni panjang lagi Katin.
Banyak tau Kak Tin belajar. Ya Allah, korang akan seronok lah. Okay, kita target 1 jam settle insyaAllah. Okay, so tadi itu trust the process. Okay, bila Kak Tin masuk balik bila kita nak dapatkan support daripada leader, kita nak dapatkan support daripada founder, kita nak orang guide kita nak guru kita curahkan ilmunya sebanyak-banyaknya dengan kita. Kita kena memenuhi kriteria yang guru tu dah set. So antara kriteria yang kita kena penuhkan tadi, macam Dr. Azizan tadi, dia kata ada 3 benda. You kena ada persediaan, you kena trust you punya proses. Yang ketiga, you kena committed dalam buat tindakan. Committed dalam buat tindakan. Okay, committed dalam buat tindakan. Dia bukan sekadar committed hadir. Dia bukan sekadar committed masuk Zoom, masuk live. Tak cukup. You kena committed dalam action you. Persediaan dah. Percaya dah. Buat kerja tak? Yang last. Buat kerja tak? Tu dia. Committed dalam tindakan you. Ini kriteria yang Kak Tin kena penuhi kalau Kak Tin nak dapat ilmu daripada Dr. Azizan dan berjaya dalam Spire Rich Work. So Kak Tin share lah you guys. Okay, Kak Tin nak share dengan you guys supaya you guys pun rasa aku kan bila dengar live Kak Tin ni kan macam aku pun join Rich Work aku rasa. Walaupun aku tak bayar, tak ada orang sponsor aku, tapi aku dengar live dia, aku rasa aku pun macam student Rich Work, aku student Spire. It's okay Kak. Alhamdulillah, insyaAllah Mama sponsor Kak Tin curahkan balik dekat you all semua, insyaAllah. Okay, so bercerita tentang committed dalam buat tindakan ni, simple je. Simple Dr. Azizan bagi Kak Tin faham. Kak Tin kan terbahak-bahak time yang 4 committed tindakan ni. Okay, Kak Tin terbahak-bahak jugalah. Dia kata macam ni, dia cakap pasal ni. Dia cakap macam ni. Pokok durian, dia kata sini. Pokok durian tu, kalau tak ada orang tanam, takkan berbuahnya dia. Dr. Azizan kata situ. Pokok durian tu, kalau tak ada orang tanam, tak ada orang semai benih tu, tak berbuahnya dia. Okay, dia kata macam tu. So maksudnya apa? Proses menanam tu, kalau you nak sesuatu, you kena tanam, you kena do something. Bila you do something, barulah insyaAllah ada hasilnya. So tindakan tu perlu. You tak buat, confirm tak dapat. Tulis sayang. Tak buat, confirm tak dapat. Sah, sahih. Tak buat, confirm tak dapat. Okay, sayang kena tahu, kita ni hamba Allah yang biasa-biasa je. Kita ni bukannya para-para nabi, para-para malaikat, para-para wali. Kita bukannya level-level gitu kan. Kita ni hamba yang lemah, hina, dina, fakir kan. Tak ada apa pun kita ni. So nak tak nak kita kena ikhtiar, kita kena berusaha juga. So kalau kita tak buat, kita memang tak dapat. Kita tak buat memang tak dapat. So tulis sayang, tak buat tak dapat. So dalam Spire, dia cakap tadi, Kak Tin, dia kata, student Spire, you kena belajar aktifkan diri. At least you aktifkan diri. Dan you jangan tunggu lama sangat untuk buat sesuatu perkara. Jangan delay. You never delay. Jangan tangguh-tangguhkan. Okay, sebab tu Kak Tin tadi bila Kak Tin dah belajar satu video, Kak Tin cepat-cepat terus buat live. Kak Tin sekarang ni memang Kak Tin set jadual Kak Tin. Every 1:30, 1:30, Kak Tin akan tengok video Rich Work, and pukul 3 Kak Tin akan buat sharing. So Kak Tin belajar, buat nota, terus sharing. Dan Kak Tin insyaAllah doakan Kak Tin konsisten. Untuk buat benda ni insyaAllah. Okay, so belajar untuk aktifkan diri. Untuk you committed dalam tindakan, you kena belajar aktifkan diri. So antara cara nak aktifkan diri ni, Kak Tin, macam mana saya nak committed dalam buat tindakan macam mana saya nak pastikan tak ada tindakan saya yang culas, tak ada kerja saya yang culas. So you nak aktif ni, you share lah win. Jadikan win sharing itu satu habit. Sebab macam Kak Tin share dengan grup Kak Tin pagi tadi Kak Tin share dalam grup Kak Tin. Bila you jadikan win sharing ni habit win sharing ni adalah satu habit. Habit ni umpama you macam gosok gigi. Habit gosok gigi. Kalau tak gosok gigi, you rasa tak lengkap hidup you. Kalau tak gosok gigi, you rasa aduh macam ada benda tak kena. Kan? Contoh kalau mandi tak sabun ni, rasa macam tak mandi. Sebab habit you tu dah biasa, mandi sabun, dah biasa. So sama juga dalam bisnes, untuk you committed dalam buat tindakan, you nak kena aktif. You kena belajar aktifkan diri. So nak belajar aktifkan diri ni macam mana? Cara dia, jadikan win sharing tu you punya habit. So win sharing ni pula apa? Win sharing ni nak bagi korang faham, bukan tentang close sale je. Ini salah faham ramai orang. Ramai orang diingat bila kita sebut win sharing, ianya adalah tentang sale, tentang profit.
tentang buat order. Tak. Win sharing adalah tentang anything yang you rasa best. Anything yang you rasa best. Sayang, tulis win sharing ialah apa saja yang you rasa best. Anything yang buatkan you rasa bahagia. Anything yang buatkan you rasa seronok. Kak Tin, nak tahu tak? Tadi kan, saya, ya Allah Kak Tin, kelakar gila. Saya tengah main-main WhatsApp. Bukan main WhatsApp lah, tengah layan customer. Lepas tu Kak Tin kan, saya sebenarnya saya masak air. Saya masak air pakai dapur biasa je. Saya boleh lupa Kak Tin, saya masak air. Ya Allah, dah berasak-rasak dah dapur saya. Tapi Alhamdulillah Kak Tin, sempat saya tutup air tu. Sempat saya tutup api tu. Saya baik tak terbakar rumah saya. Alhamdulillah, lega saya. Itu pun win tau. Itu pun win. Sebab ramai kita hari ni diingat win ni buat order, win ni adalah profit, win ni adalah sale, win ni adalah feedback customer. Tak, win ni everything yang buat you rasa best. Apa saja macam, Kak Tin, Alhamdulillah Kak Tin, saya bakal menamatkan zaman bujang saya bulan depan. Gitu kata Nabila dan Umi Maria. Gitu kita promote orang single kat dalam live kita. Begitu kata Nabila Sazali dan Umi Maria Ismail. Alhamdulillah, insyaAllah Kak Tin, bulan depan kami berjaya, kami akan menamatkan zaman bujang kami. Gitu, itu pun win. Okay, so win ni adalah apa saja yang buatkan you rasa happy. Dan you kena active share. Dan dalam memasak, kan dalam memasak kata tak tahu grup korang, tapi grup Kak Tin kita meraihkan saja. Apa saja win kita raihkan. Tak kisah win tu ada kaitan dengan bisnes atau tidak, tapi kita raihkan je. Sebab kita nak create culture win sharing ni, supaya win sharing ni jadi habit. Sebab kita tahu bila kita aktif share win, kita akan committed nak buat kerja. Sebab dia akan jadi habit tau. So kalau hari ni tak ada benda kita nak share, hari ni tak ada benda win yang kita nak share, kita dah rasa macam tak boleh ni, aku kena do something. Itu yang body you akan nak buat kerja. So you faham tak relation antara win sharing dengan committed nak buat tindakan ni. Benda ni aha moment lah. Kata hari ni Alhamdulillah kata dapat satu understanding yang baru, perspektif yang baru. Dan kata ada share dalam grup, kata recap sikit kat sini okay. Win sharing ni kita bukan sahaja nak memberi inspirasi dekat orang, bukan sahaja nak bagi orang inspired. Win sharing ni sebenarnya lebih kepada pembentukan. Kita nak develop diri kita. Tu kata-kata, bila you buat win sharing, you jadikan win sharing ni adalah benda wajib. Setiap hari wajib satu. Setiap hari wajib satu win sharing. So bila you jadikan win sharing ni adalah benda yang wajib, setiap hari satu win, dia akan create habit. Habit akan create karakter ya sayang. Habit tu akan create karakter, personality. So bila you ada good character, good personality, body you akan start buat action yang sangat luar biasa. Sebab tu win sharing ni bukan sekadar nak bagi inspirasi, bukan sekadar nak mendoakan orang, bukan sekadar nak serap tap. Tak, dia bukan sekadar serap tap je. Dia beyond daripada tu. So kalau you faham benda ni, sayang, kata rasa lepas ni grup korang akan meriah dengan win. Grup korang akan meriah dengan win. Jom kita sama-sama. Kata pun nak share juga. Kata pun nak jadikan win tu sebagai karakter Kak Tin. Dan Kak Tin verify benda ni. Kata verify benda ni. Betul. Memang betul. Win sharing ni dia create attitude. Sebab kata ingat, waktu kata hit, shoot master, shoot stokis, shoot kan? Memang aku tak pernah sehari miss untuk share win. Mesti ada benda je aku nak share. Tapi itulah manusia mudah lupa. Saya cakap manusia mudah lupa kan. Dia dah buat benda betul dah, tapi tak tahulah dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia tengok depan, dia tengok belakang. Tak mana-mana sesat dia tu kan. Ya Allah, astagfirullahalazim. Kak Tin lah tu. Kata tak cakap lain, kata cakap Kak Tin. So marilah kita kembali kepada fitrah. Kembalilah bertaubat kan. Kembali untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. So jom kita sama-sama jadikan win sharing ni habit kita. Okay, lantak pi lah orang nak kata apa. Hampa ni kadang masalah hampa ni, hampa share win, hampa sibuk nak fikir apa orang kata. Satu kata explain dengan you all hari ni supaya you all faham. You share win tu bukan sibuk nak tengok apa orang nak kata. You share win tu sebab untuk diri you nak develop diri you. So after this you share win dengan kefahaman, aku nak develop diri aku. Kau nak kata apa kau katalah. Kau faham ke? Aku nak develop diri aku. Kau nak cakap apa kau cakap lah. Kau nak rasa terbunuh, pilih lantak kau lah. Aku nak develop diri aku. Kalau kau rasa kau dah sakit hati, kau punya pasal lah. Kau faham ke? Kau faham ke? Oh, satu lagi kata nak share. Bila kita share win, kadang-kadang ada juga suara-suara. Kau ni boleh tak jangan tunjuk sangat kau tu hebat. Nanti ada penyakit ain. Kan nanti ada orang dengki dengan kau kan. Dia santau lah, dia santet lah ke apalah. Penyakit ain ni kita tak tahu. Kata bukan nak cakap apalah. Kata bukanlah nak menidakkan ataupun menafikan. Tapi kata suka nak cakap. Berpeganglah pada niat. Peganglah pada niat. Allah akan pelihara korang.
Peganglah pada niat, Allah akan pelihara korang. Dengar. Peganglah pada niat, Allah akan pelihara korang. Niat kau share win tu kau nak develop diri, bukan kau nak buat orang sakit hati. Kalau kau share win sebab nak buat orang sakit hati, tu yang kau kena santau tu, dek. Astagfirullahalazim. 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 La haula wala quwwata illa billahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astagfirullahalazim, kan? Kau faham ke apa kata-kata ni? Peganglah pada niat, Allah akan pelihara korang. So, faham? So lepas ni share win, okay? Lepas ni jadikan win sharing tu satu habit. Alright? So 3 kriteria yang Richwork Dr. Azizan set untuk supaya ni, supaya kita orang ni dapat ilmu daripada Dr. Azizan, dapat kefahaman yang bagus, dapat apply, dapat capai apa yang kami nak capai. So 3 kriteria ni kami kena penuhi. So kata dah share ketiga-tiga dekat korang. Nak tak kata tambah lagi? Oh banyak tau. Ada 2 page lagi ni. Ada page lagi ni. Okay, actually kata tambah korang 2. Kata tambah korang 2 benda. Okay, kata tambah korang 2 Satu lagi Dr. Azizan cakap tadi ialah tentang power of brand. Power of brand. Okay, kata terus straightforward je. Kita dalam memasak Mamasak Bakery adalah brand HQ. Mamasak Bakery adalah brand HQ. Okay, Mamasak Bakery adalah brand HQ. Habis kita, apa brand kita? Cuba you jawab soalan Kak Tin. Apa brand kita? Brand kita apa? Apa brand kita? Apa jenama kita? Apa brand kita? Cuba jawab. Nama company kah? Nama SSM kah? Nama apa? Nama glamour kah? Apa brand kita? Branding kita. AJ Mamasak. Apa branding kita? Cuba jawab. Power of brand ni, yes, pandai, alhamdulillah anak saya. Bila you faham power of branding, value yang ada pada brand ni, dan kata memang kata reflect benda ni, patutlah orang kejar Dr. Azizan. Sebab apa? Dia betul-betul letak value dekat diri dia. Dia betul-betul letak value dekat diri dia. Kalau nak bercakap dengan dia pun ada SOP, ada apa, ada bagai-bagai lah. Sebab value dekat diri dia tu, dia letak value dekat diri dia. Tapi kata share something lah dengan korang supaya tak tersasar, ya, supaya tak tersasar. Okey, cukup kita faham kalau dalam memasak ni kita kena ada branding diri kita sendiri. So dalam membrandingkan diri, dalam menjenamakan diri kita sebagai manusia ni, sebagai manusiawi, dalam nak menjenamakan diri kita ni, okey, ada 3 benda. Ada 4. Ada 4 benda. Ada 4 benda yang kita kena take note. Dan Kak Tin sangat aha moment benda ni. Sebab benda ni satu lesson untuk Kak Tin, satu pengajaran untuk Kak Tin. In order untuk kita membrandingkan, nak level up branding diri kita, naikkan value, bukan value riak ataupun sebagainya. Maksud Kak Tin nak bagi orang disayangi, dicintai, disegani, gitu kan. Kita nak orang sayang kita, kan. Nak orang hormat kita, nak orang segan dengan kita, nak orang respect kita, kan. So value tu kena ada, barulah kita dapat benda-benda tu. So ada 4 benda yang kita kena tahu dalam menjenamakan diri kita ni. Pertama adalah tentang knowledge. How much knowledge you have. Satu knowledge. Ingat tadi apa? Tadi siapa tadi masuk daripada awal dengan Kak Tin? Apa yang saya tahu menentukan berapa banyak pendapatan saya. Apa yang saya tahu menentukan pendapatan saya. So dalam kita nak menjenamakan diri kita, nak naikkan value diri kita ni, nak orang respect, sayang, cinta, segan, suka, kena ada knowledge. Banyak knowledge you, insya-Allah naiklah value you. Tapi ada ilmu je tak cukup. Ilmu je tak cukup. Lepas you ada ilmu, you kena ada skill. Skill ni adalah you punya kemahiran. Macam mana you apply ilmu tu tadi? Dah pandai-pandai dah, tapi pandai cakap je tak guna. Kau buat tak? Zaz. Buat again, buat zaz, kan. Pandai-pandai dah. Ilmu meninggi langit dah kau ni. Tapi kau buat tak? Gitu. Okay, skill. So knowledge dan skill pairing. Kalau you ada knowledge dan you ada good skill, you boleh apply apa you ajar, you boleh buat apa you cakap. Kan? Dan you boleh buat sangat dahsyat, you buat sangat bagus, ada results. Dan you punya value akan naik. Orang akan nampak you, akan wow dengan you. So you punya knowledge, you punya skills, okay? Nombor 3, you punya personality.
Personality. Untuk you naikkan branding you, Nabila Sazali, lihatlah dunia. Kan? Lihatlah dunia, Nabila Sazali. Apa knowledge kau ada sayang? Apa skill kau ada sayang? Personality kau macam mana sayang? Ada gitu. Okay? So personality ni dia berkait rapat dengan kita punya karakter, pembawakan diri, cara fikir, cara berinteraksi, cara memberi reaksi, cara kita react terhadap sesuatu perkara, cara kita bercakap, cara kita berfikir, cara kita meluahkan perasaan, is all in personality punya bahagian. So, nak develop good personality macam mana? Itulah belajar, circle, guru, mentor, kan? Kenali diri, deep lah, itu deep. Kena ada good personality. Okay? And nombor 4, paling last. Nombor 4, in order untuk you naikkan brand value diri you, you kena ada quality. Quality. Apa quality yang ada dekat diri you? Quality ni result lah. Quality ni result. Sebab tu nak dapat result kan, you kenalah do effort kan, committed dengan buat kerja. Okay? Untuk you dapat result, Dr. Azizan kata, you kena jaga niat you. Apa usaha yang you lakukan? Apa ikhtiar yang you lakukan? Betapa committednya you dengan effort you. Betapa committed you dengan usaha yang you buat. Dan betapa konsistennya. InsyaAllah result you dapat. Oh, best gila kan? Kata rasa baru satu video dah macam ni dia punya knowledge. Korang mesti tak sabar kan untuk kata share video nombor 2. InsyaAllah video nombor 2 esok lah punya live Kak Tin akan buat benda ni daily. Doakan kesihatan Kak Tin. Doakan Allah beri Kak Tin kelapangan masa. Doakan Allah mudahkan urusan Kak Tin so that Kak Tin boleh share banyak dengan korang. Okay? Result tadi, kata ulang result tadi. Untuk you dapat result, nak ada quality. Nak ada quality adalah tentang result. So untuk you dapat result, niat you. Apa niat you? Kalau contoh, Kak Tin, saya nak lahirkan 10 orang stokis ni. Apa niat you nak lahirkan 10 orang stokis tu? Untuk apa? Kenapa? Niatnya nak apa? Okay, jaga niat you. Nombor 2, apa ikhtiar yang you lakukan? Apa usaha, apa effort yang you lakukan untuk you capai apa you nak capai? Usaha kena ada, ikhtiar kena ada. Okay? And then betapa committednya you dengan usaha you tadi. Betapa committednya you dengan setiap kali you buat tu, betapa committednya you. Contoh, you buat ketuk pintu, you buat marketing, you buat live, you buat recruitment. Betapa committednya you buat perkara yang you buat tu. Berapa level you mencurahkan perasaan you, jiwa raga you dalam usaha yang you sedang buat tu. Ke you buat sekadar buat? Kalau buat sekadar buat, kera di hutan pun membuat. Tiba-tiba. Kalau hidup sekadar hidup kan, kera di hutan pun hidup. Kalau kerja sekadar kerja, oing-oing di hutan pun kerja. Gitu kan. So kita kena ada committed tu. Committed itulah meletakkan sepenuh hati dan perasaan kita kan. And then consistency. Betapa konsistennya you. Sebab tu kata doakanlah Kak Tin istiqomah doakan Kak Tin minta doa korang. So Kak Tin kalau insya-Allah berkat doa korang tu, dengan berkatnya doa korang tu Kak Tin dapat konsisten kan, insya-Allah dapat bantu korang, dapat sharing dengan korang. Doakan Kak Tin, okey. So 4 benda tu untuk kita dapatkan result insya-Allah. Allah melihat semua benda tu, jangan risau. Okey. So, yang terakhir last dah nak habis 1 jam juga ni. Okey, last Kak Tin suka yang 4 ni. Okay, dia cakap pasal macam ni. Yang last ni, Dr. Azizan cakap pasal purchasing power. Dr. Azizan cakap pasal sales. Ramai kita hari ini ingatkan kita tak ada sale, kita tak dapat sale sebab tak ada orang nak beli. Alah Kak Tin, dah buat marketing, tak ada orang nak beli dengan saya. Alah Kak Tin, dah buat posting dah, tak ada orang nak beli. Hari ni tak ada orang nak beli. Kita kan suka macam tu kan? Kata, saya dah buat dah, tak ada orang nak beli hari ni. Saya dah ketuk pintu, tak ada orang nak beli. Selalu kat situ kan. So, Dr. Azizan kata apa tadi? Masalahnya, dia kata macam ni. Orang bukan tak beli. Orang tetap membeli. The thing is, kita ni pandai tak buat orang membeli dengan kita. Pedih kata dengan dia kata gelap. Orang membeli. Apa bukti orang membeli? Lah, kalau tak ada orang beli, habis kat outlet tu OM buat kek banyak-banyak tu. Dah susah pemakan, memerang ke? Mestilah sebab ada orang beli, OM buatlah kek. Faham ke? You dapat tak apa kata cakap ni? Customer membeli, masyarakat membeli, orang kat luar membeli. Buktinya apa? Itu yang OM, tim outlet bakar kek tiap-tiap hari tu. Siapa pula yang nak makan kek tu tiap-tiap hari? Takkanlah semua ejen beli buat makan sendiri.
Mestilah semua beli sebab ada customer nak order. Okay, so orang membeli. The thing is kita ni pandai ke membuat orang membeli dengan kita? Zaz kan? Zaz rasa kan? Pandai tak buat orang beli dengan kita? Itu isunya. So, bukan isunya you dah buat marketing tak ada orang beli. Tak, isunya you pandai tak nak buat orang membeli. Itu je. So, dia kata apa? Kalau kita pandai buat orang membeli dengan kita, kita pandai buat orang membeli, insya-Allah ada orang beli. Gitu dia katakan. Lepas tu ramai orang, dia kata doktor saya kata apa? Ramai orang hari ini dia hanya tahu set expectation. Dia expect, dia rasa, dia ingat, dia punya expectation dia ingat sekali posting 10 membeli. Sekali posting 1000 membeli. Expectation dia. Dalam otak dia ingat macam tu. Walhal business tak works macam tu. Business tak works macam tu. Business adalah tentang apa tadi? Niat you, usaha you, betapa committednya you buat usaha you, betapa konsistennya you buat usaha you, dan adakah you sabar melalui journey you. Best tak hari ni? Korang best tak hari ni? Hari ni korang belajar banyak tak? Kata happy hari ni. Kata happy gila hari ni. Sudah nak asar, dah nak masuk waktu asar. So kata harap hari ni 1 jam ni korang belajar sesuatu daripada sharing Kak Tin. Kak Tin buat sharing ni sebab Kak Tin rasa satu tanggungjawab untuk Kak Tin share dengan you guys. Sebab Alhamdulillah Kak Tin join Mama Sab, terlampau banyak perubahan yang Kak Tin dapat. Bukan sekadar perubahan income, bukan sekadar perubahan hidup, bukan sekadar perubahan pencapaian kejayaan dan sebagainya. Tapi Kak Tin dapat banyak sangat manfaat dalam platform Mama Sab. Suka untuk Kak Tin nak explain. Sebab tu Kak Tin buat sharing ni, so that Kak Tin harap hopefully sedikit sebanyak dapat bagi spark dekat hidup you all, dapat bagi semangat dekat hidup you all, dapat bagi satu turning point dalam hidup you all, dan jadi asbab hidayat kan, asbab kebahagiaan, asbab kegembiraan you all, insyaAllah, dan kejayaan you all. Tak kisahlah dalam bisnes ke dunia ataupun akhirat. Tak banyak yang Kak Tin minta. Kalau ada pahala Kak Tin dalam sharing Kak Tin hari ni, InsyaAllah Kak Tin sedekahkan buat ibu ayah Kak Tin, buat keluarga Kak Tin, buat guru kita Mama Sabrina. Buat guru kita Mama Sabrina. Kalau adalah kelebihan, kalau adalah manfaat, kalau adalah pahala daripada sharing Kak Tin hari ni, Kak Tin sedekahkan buat Mama Sabrina, ibu ayah Kak Tin, keluarga Kak Tin, insyaAllah. Buat bekalan kita dekat akhirat kelak kan. Kalau dekat pada Masya Allah tanya, apa kau buat dengan mulut aku yang aku bagi tu? Apa kau buat dengan otak aku yang aku bagi kau tu kan? Allah tanya, apa kau buat dengan tangan yang aku kurniakan pada kau tu? InsyaAllah Kak Tin boleh cakap lah, ya Allah hari tu aku buatlah sharing kan, bolehlah jadi sikit-sikit saham, nak backup diri sendiri kat akhirat kelak, insyaAllah. Kalau ada, itulah dia, insyaAllah. So Kak Tin tutup sharing Kak Tin hari ni dengan tasbih kifarah, subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada Kak Tin sendiri. Dan Kak Tin doakan salam kejayaan, salam 1 juta, salam bangsa usahawan, salam Mama Sab 1 bilion 2025, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.